Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Baik, seterusnya, sejak tengah hari tadi lagi kita dah membincangkan tentang topik bagaimanakah kesan PKP ke atas pekerja di Malaysia ini. Sama ada laporan menyebut tentang berlakunya pembuangan pekerja, malah rancangan untuk membuang pekerja selepas ini kerana tempoh yang begitu sukar untuk majikan. Kita ingin memahami, kalau tengah hari tadi kita dah melihat aspek daripada MTUC. Sekarang ini kita nak bersama dengan MEF sendiri, iaitu Datuk Syamsuddin Bardan, pengarah eksekutif MEF yang bersedia langsung Skype bersama dengan kita pada jam ini. Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Topik ini amat penting. Majikan juga kita perlu ambil kira. Situasi mendang-mendang itu untuk diwujudkan hampir sukar diwujudkan pada ketika ini. Kita melihat bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk pihak majikan itu seolah-olah ada lagi yang mengatakan bahawa memang sukar untuk mereka penuhi janji untuk tidak membuang pekerja kerana aliran tunai mereka yang terjejas dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat keadaan ini? Adakah keadaan ini memang sudah tidak boleh dielakkan ataupun ada cara yang terbaik untuk memastikan bahawa tidak ada pembuangan pekerja ataupun setidak-tidaknya meminimumkan pembuangan pekerja dalam sektor swasta? Terima kasih Saudara Najib. Yang penting adalah kita lihat berapakah jumlah subsidi yang telah diberikan oleh kerajaan itu, sama ada ianya amat menarik ataupun mencukupi untuk pihak majikan swasta untuk tidak membuang pekerja mereka. Pertamanya kita lihat tentang Employment Retention Program. Saya nyatakan bahawa ia adalah amat baik sekali program berkenaan, tetapi malangnya dana yang diberikan untuk program berkenaan adalah terlalu sedikit, ya, iaitu 112 juta sahaja. Jadi kalau kita ada 120 juta actually, macam mana kita nak sebenarnya memberikan rangsangan kepada majikan untuk tidak membuang pekerja. Jadi saya difahamkan dana 120 juta berkenaan telah habis di earmark untuk mereka-mereka yang telah memohon pada 6 April. 6 April duit itu dah habis, dah tak ada lagi dah. Bermakna walaupun program berkenaan untuk 6 bulan, tetapi dalam masa sekelip mata duit itu dah tak ada. Ya. Dan yang another factor adalah mengenai subsidi upah. Ya. Subsidi upah berkenaan saya merasakan masih kecil lagi walaupun telah ditingkatkan dalam stimulus package nombor 2. Tetapi kalau kita lihat jumlahnya, keseluruhannya adalah kurang daripada 17% daripada gaji di sektor swasta. Bermakna kalau kita lihat dan bandingkan dengan negara-negara lain, mereka memberikan rangsangan yang amat tinggi, subsidi yang amat tinggi sehingga 80% di UK, dan 75% di Singapura sebagai contoh. Ya. Jadi kita perlukan rangsangan yang lebih untuk menarik majikan untuk tidak membuang pekerja, dan kita lihat bahawa mereka-mereka yang boleh memohon itu adalah lebih diutamakan kepada majikan-majikan kecil. Kenapa pula majikan besar itu tidak dibantu? Cuma dihadkan kepada 200 pekerja saja. Jadi mereka mengatakan bahawa kalau itulah caranya, bermakna kalau syarikat besar itu gagal, ramai lagi pekerja yang akan dibuang kerja sebenarnya. Ya, jadi kita harus melihat dan perhalusi lagi macam mana kita ingin menarik majikan untuk tidak membuang pekerja dalam masa yang amat mencabar ini sebenarnya. Saya ingin memahami kerana tempoh PKP yang kita laksanakan ketika ini, yang tempoh yang paling teruk terjejas perniagaan ini adalah tempohnya sebulan. Dalam tempoh sebulan ini kita melihat ramai ahli perniagaan yang mengadu bahawa mereka begitu tertekan dari sudut kewangan mereka, aliran tunai mereka. Bagaimana keadaannya daya tahan perniagaan itu berdepan dengan perkara sebegini? Kerana sebulan untuk mereka mungkin tiada pendapatan, tapi untuk membayar gaji yang sebulan sekali kepada pekerja sebagai contoh, ini pun dilihat sebagai membebankan kepada mereka. Bagaimana untuk kita fahami keadaan daya tahan perniagaan di Malaysia ini, khususnya PKS? Adakah mereka berdaya tahan untuk berdepan dengan kejutan sebegini kalau di masa depan pun? Sebenarnya kalau kita lihat jumlah PKS di Malaysia memang amat tinggi jumlahnya. Kira-kira 98.8% majikan di Malaysia adalah dikira sebagai PKS. Dan kalau kita lihat lebih mendalam lagi tentang PKS ni, kira-kira 2/3 daripada PKS berkenaan adalah yang majikan-majikan amat kecil. Yang saya katakan amat kecil itu adalah mikro. Mikro bermakna mereka mempunyai kurang daripada 5 pekerja. Jadi syarikat ini jumlahnya adalah besar, 650,000. Ya, jadi bayangkan kalau katakanlah 50% sahaja syarikat-syarikat sedemikian itu
gagal dalam dengan mereka menutup syarikat. Bermakna kalau katakan kita ambil purata, dia ada 4 pekerja. Jadi kita lihat di situ bahawa jumlah retrenchment untuk mereka-mereka ini akan melebihi 1 juta. Ya, jadi ini tidak termasuk lagi syarikat-syarikat besar yang kita tahu mereka pun tidak boleh bertahan kerana ada laporan-laporan mengatakan bahawa syarikat-syarikat besar telah mengatakan mereka tidak akan berdaya tahan dan telah memutuskan untuk meninggalkan Malaysia seawal Mei dan Jun sebenarnya. Ya. Juga diberikan peluang oleh kerajaan untuk majikan dan juga pekerjanya berdiskusi sesama mereka. Beberapa pilihan yang dipaparkan, yang diberikan antara majikan dan juga pekerja, kerana kita faham ada situasi latar belakang perniagaan itu berbeza. Ada yang berkemampuan sedikit untuk membayar gaji penuh, ada yang mampu bayar gaji separuh, ada yang tidak mampu bayar gaji dan menanti bantuan kerajaan. Perbincangan ini, apa yang diperkatakan oleh MTUC pada tembual sebelum ini, mengatakan bahawa keharmonian dan juga perbincangan ini masih gagal diwujudkan oleh kebanyakan majikan di Malaysia. Adakah perkara ini berlaku pada ketika ini antara majikan dan juga pekerja ini, perbincangannya? Itulah yang berlaku pada masa ini. Tetapi kita sebenarnya tidak mempunyai masalah untuk berbincang dengan pihak manajemen ataupun pengurusan, pekerja-pekerja pengurusan. Dan kebanyakan mereka telah bersetuju untuk membuat potongan gaji sebagai contoh. Dan ada setengah-setengah mereka itu bersetuju untuk memotong gaji di antara range of 10% hingga 50%. Jadi itulah sesuatu saya rasa yang telah dan sedang berlaku pada masa ini. Tetapi untuk pekerja-pekerja yang di peringkat operasi, di bawahan, memang agak sukar untuk kita membuat perbincangan berkenaan. Kerana kalau kita masih ingat lagi, bila PKP itu diumumkan pada pertama kali, pihak kerajaan telah mengatakan bahawa majikan mesti membayar gaji penuh dan ilawan penuh kepada para pekerja. Jadi itulah apa yang ada dalam minda para pekerja. Mengatakan bahawa saya tak kerja pun, saya akan dapat gaji penuh dan ada setengah syarikat yang telah diberikan kebenaran untuk beroperasi dan mereka memanggil pekerja itu balik untuk bekerja dan pekerja-pekerja berkenaan mengatakan bahawa why should I come to work? Kerana kalau saya bekerja, majikan harus bayar gaji lebih kepada saya. Kerana kalau tak kerja pun, saya akan dapat gaji penuh. Jadi, itu adalah sesuatu, saya rasa, pendirian yang tidak begitu tepat dan salah. Dan sebenarnya bila syarikat mula untuk beroperasi itu, adalah tidak benar kalau mereka mengatakan bahawa niat syarikat adalah untuk mengaut keuntungan. Jauh sekali mengaut keuntungan, tetapi hanya untuk survival. Ya, jadi kita lihat bahawa banyak syarikat yang bila PKP 3 diumumkan dan komiti membuka peluang untuk kita memohon untuk beroperasi, pada hari pertama sahaja lebih daripada 700,000 syarikat telah memohon. Sebab tu website komiti crash. Ya. Jadi itulah sesuatu yang kita harus fikirkan. Mengapa majikan mahu untuk beroperasi secara serta-merta? Kerana mereka berpendapat bahawa kalau mereka tidak mempunyai dana dan tidak ada mempunyai cash flow, macam mana mereka nak membayar gaji sebenarnya? Ya, jadi yang paling penting sekarang ini adalah dana untuk membayar gaji dan bukan untuk mengaut keuntungan sebenarnya. Datuk, ini secara ringkasnya dan juga soalan terakhir saya, apa yang mungkin majikan perlu belajar dari keseluruhan tempoh sukar PKP ini? Mereka mula sedar bahawa mereka tidak mampu membayar gaji pekerja kalau mereka tidak beroperasi, tetapi di masa hadapan apa persediaan yang mereka boleh lakukan untuk memastikan kalau pun ada kejutan sebegini rupa, mereka masih lagi berdaya tahan? Jadi mereka harus, saya rasa, mengambil COVID-19 ini dan PKP sebagai satu iktibar. Bermakna mereka harus bersedia untuk menghadapi perkara sedemikian berlaku. Kalau pada masa sekarang ini kita mengatakan bahawa paling lama syarikat boleh bertahan adalah 1 bulan. Beyond 1 bulan mereka akan bungkus. Jadi kita harus mempunyai satu reserve di mana kita mungkin boleh bertahan sehingga 3 bulan ataupun 4 bulan tanpa bekerja dan kita ada mempunyai stok untuk kita melakukan perniagaan kita. Tidak bergantung kepada apa yang dipanggil sebagai kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi planning itu penting dan juga untuk syarikat yang lebih besar yang berkemampuan, kita PKP ini caught us off guard. Ya, bermakna kita tidak bersedia. Kalau kita telah bersedia, bermakna kita boleh terus go on what we call it as work from home. Tetapi banyak
kebanyakan kita tidak bersedia dan kita tidak mempunyai gadget-gadget yang sesuai untuk meminta pekerja untuk melakukan kerja dari rumah. Ada banyak masalah security dan sebagainya. Jadi perkara sedemikian harus diambil iktibar dan kita harus lebih bersedia pada masa hadapan. Baik, Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini mengulas lanjut tentang bagaimanakah keadaannya untuk pihak majikan ini berdepan dengan kesukaran tempoh yang PKP dan juga COVID-19 ini. Datuk Syamsuddin Bardan, pengarah eksekutif MEF. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini.